Ni orang dah marah. Mana tak marah? Pergi haji kali pertama kena bayar 22,000. Tak marah ke? Marah orang tu, main-main. Orang tu dah kumpul berapa lama? Nak merayu ke tidak? Bukan merayu pun kena bayar mahal. Ni bukan kritik no, tapi maksud nak bagi tahu. Tu sebab apa? Sebab dah ada orang mula campur tangan. Sebab kita kena jaga hal lewat agama kita kena jaga. Jaga elok. Kesatuan umat penting. Kita sesama kita jangan bergaduh. Nabi tak ajar kita bercakap bergaduh, Nabi tak ajar. Nabi suruh elok-elok antara satu dengan yang lain. Malahan Nabi ajar kita macam mana? Nabi masak, Nabi lebihkan kuah. Nabi lebihkan kuah supaya boleh bagi dekat jiran-jiran. Termasuk tetangga yang berbangsa Yahudi pun dapat. Mana nak tunjuk Islam ni agama yang baik. Jangan petikaikan Islam ni tak elok. Ya, itu sebabnya kita marah bila orang hina-hina Nabi, kita patut marah. Mana boleh kita cakap itu biasalah? Tak boleh cakap macam tu. Macam mana kita cakap kita sayang Nabi bila orang hina Nabi kita boleh rasa okey? Macam mana? Tak boleh macam tu kan? Jadi kita memang kena ambil tindakan. Memang ambil tindakan. Itu sebabnya bila kita buat laporan polis, kita harap pihak berkuasa ambil tindakan yang sewajarnya. Itu ya. Sebab benda tu melibatkan, kita tak usik orang lain. Kenapa nak usik kita besar? Kenapa? Macam-macam tuan-tuan. Hari ni bolehlah ambil Quran, buatkan jadi pengesat, tarik dia dekat dalam bilik air tu. Orang ajar. Tuan-tuan tengoklah tu, macam-macam mau buat kita ni lah. Orang Melayu Islam kat Malaysia ni, dia punya perangai pula. Nak buat macam mana? Kan betul lah. Entahlah, biarlah. Kan tu masalah kita. Tapi bila kita apa tengok dulu kan, bila orang nak buat pesta arak dulu, ingat tak? Buat pesta arak macam mana kita tak kira, bukan kira parti, tak kira. Di segi kita ni, bila kita satu hati, kita kata kita marah, kita bantah, akhirnya benda tu tak jadi. Ni hari ni orang Melayu Islam pula sendiri cakap, tak apalah, benda ni kita ni arak kita kat Malaysia ni antara yang berkualiti dalam dunia. Dia pula cakap, kau pernah minum ke? Kan? Betul, ni macam tu. Saya bukan cakap mentari kat Malaysia ni, entah mana, entah New Zealand ke Afrika, tak tahu lah mana kan. Ya, tapi memang betul lah, satu-satu kan benda pelik-pelik kan berlaku. Sebab kita ni kita kena insaf lah, kena ingat balik. Kadang-kadang bila renung-renung balik, kadang-kadang benda tu mungkin ada salah kita mana-mana. Itu sebab antaranya salah kita adalah kita mungkin terlampau nak memperbesarkan perbezaan kita, sedangkan persamaan kita banyak persamaan kita. Kita sembahyang, kiblat kita sama. Nabi kita itulah Nabi kita sama. Kan? Tak ada dah. Sebabkan dia ni geng belah sana, maka dia sembahyang kiblat dia mengarah sana. Tak ada. Sama je kita. Kan? Itu jagalah elok-elok tuan-tuan. Ya? Dan menggalakkan semangat bantu-membantu dan kerjasama sesama Islam antara satu dengan yang lain. Kita sebenarnya macam saya cakap, umat Islam paling ramai dalam Malaysia. Dan kalau kita bersatu hati, kalau setakat kapet lah kan, hal malam ni keluar duit 500 orang, besok boleh pasang kapet tu kan, berkira mana 500 weh, gila. Astro full package boleh bayar. Astro full package punya takut kena apa? Kena blok, tak boleh tengok lagi dah Astro, habislah. Sebab tak dapat tengok Gegar Vaganza. Nampak tak? Tapi bab sedekah kira lah, tak payahlah banyak sangat. Kita kena tingkatkan amalan, budaya kita bersedekah tu. Betul. Macam kita tengok lah kan, kita tengok macam kita bulan puasa besok kan, kita bayar zakat, kita salam mengambil tu. Kena berapa ringgit dengan RM6 sangat, RM7. RM7 lah. Faham? Okey, lepas tu kita pun salam, kita pun dah baca doa, kita dah bayar RM7 tadi. Mam, yang Ustaz, ini sudah bayar RM7, tapi ni ambil lagi RM50. Apa ni? Ini ikhlas, saya sedekah. Bagilah ke amil tu. Dia dah ponek, senyum lebar dia duduk kat pasar raya tu. RM50 tu orang. Tahun depan ni semua berhenti kerja, bulan puasa, semua nak jadi amil. Sebab ramai orang sedekah kan. Ya, betul lah. Kan? Sedekah ya, jangan kira. Termasuk juga saya nak maklumkan juga tentang Ustaz Rashidat ni. Jadi begitu juga saya pun ada satu pusat akademi pengajian Al-Quran, Miftahul Jannah.
Jadi kalau siapa yang berhasrat nak menyumbangkan kat sana, ada Ustaz Tafi, dan juga kita buat pengajian secara percuma. Kita ada di Al-Ustaz, kita ada di Shah Alam. Siapa yang nak menyumbang, bolehlah menyumbang. InsyaAllah benda ni baik kan? Orang datang mengaji, belajar agama, macam-macam tajuk, macam-macam ustaz datang secara percuma. Kita bayarlah, tetapi orang yang datang tu percuma. Jadi untuk bagi penerangan sikit tu, saya jemput Ustaz Rashdan untuk memberi sedikit penerangan tentang Akademi Pengajian Al-Quran Miftahul Jannah. Sambung sikit lagi. Sikit lagi. Jadi dalam kita tadi dengan masyarakat tadi, jaga masyarakat kita, jaga hubungan macam mana Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita hari ini. Dan Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam, maka kita kena sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selain daripada itu, Nabi tak ajar. Nabi ajar suruh baik. Salah satu doa Nabi yang masih belum makbul sampai ke hari ini adalah Nabi mendoakan agar umat ni bersatu. Itu sampai hari ini sebenarnya masih terlampau banyak halangan. Tetapi kita menuju ke arahnya. Kalau ikutkan kekuatan negara Islam itu sendiri contoh, kuat dah banyak negara Islam ni, kesatuan kuat patutnya. Tetapi sebabkan ada yang melopehkan pucuk sendiri, ada negara-negara Islam yang terlampau memikirkan persahabatan dia dengan negara-negara lain tu, sampaikan akhirnya tertindas. Tahu Palestin kono macam mana puak Uyghur kan, puak Uyghur di China macam mana kan, orang Islam di China tu macam mana keadaan dia. Banyak tempat-tempat berlaku penindasan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam kejayaan yang terakhir, nak cerita pasal kejayaan kita, keluarga kita ni nak jadi keluarga bahagia, nak capai kejayaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti macam mana kita kena ingatkan ahli keluarga kita tentang betapa dahsyatnya sesaan dia di hari akhirat besok. Teruknya keadaannya yang mana manusia kebanyakannya tak boleh tahan. Dikatakan dalam hadis qudsi, bagaimanakah kamu boleh lagi melakukan maksiat sedangkan kamu tak tahan bertahan dengan panasnya terik matahariku. Hari ni 2-3 hari ni pun orang komplain panas sekarang ni. Komplain panas. Orang Terengganu sebut very hot today gitu kan. Panas dering. Betul, panas dering. Berdering panas, bayang dengan panas dering. Iya. Panas betul, matahari tak tahan. Kan, tahukah kamu bahawa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Allah bagi tahu. Yang mana Allah Taala bagi tahu setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70,000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta setiap seekor mengandungi lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70,000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. Api yang ada sekarang ini digunakan oleh Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 daripada api neraka jahanam. Makna 70 kali ganda. Dan begitu juga apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Surah Al-Furqan ayat 11. Yang mana bagi tahu, mendengar tu punya kuat bunyi dia. Yang mana bila terdengar tu, dikatakan dalam satu riwayat lebih kurang 500 tahun perjalanan. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mereka yang mengerikan, sedangkan neraka itu mengelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Dibakarnya api neraka ni 1000 tahun, daripada merah menjadi putih, daripada putih bakar lagi 1000 tahun sampai menjadi hitam. Dikatakan kalau terbuka sedikit je pintu api neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni.